السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati billah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita menyambung kembali kepada tafsir kita melalui surah Al-Ahqaf pada ayat 21 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Sesungguhnya dia telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dan menyembah ilah-ilah kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dia berkata, sungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada di sisi Allah SWT, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengandungi azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Maka jadilah mereka itu tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal sahaja. Demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang berdosa. Ikhwatibillah, ayat ini tujuannya adalah sebagai motivasi untuk Nabi SAW. Kalau engkau didustakan mereka, wahai Muhammad, kau jangan bimbang, kau jangan risau, kau jangan pelik, kerana benda yang sama juga telah berlaku kepada kaum sebelum ini. Ingat bahawa kaum Ad juga telah mendustakan Nabi mereka, Nabi Hud AS. Lihat. Jadi kalau perkara itu berlaku pada kamu, kamu jangan rasa hairan. Ia juga telah berlaku pada orang sebelum kamu. Al-Ahqaf ni tuan-tuan jamak daripada Haqif yang telah kita lihat pada kuliah yang lalu, iaitu di Bukit Pasir, seperti mana dikatakan oleh kebanyakan para ulama lughah, contohnya Ar-Raghib Al-Asfahani, Ibn Zaid, Al-Azhari. Ada juga yang mengatakan bahawa Al-Ahqaf ni merupakan gunung ataupun gua. Ada beza-beza pandangan, tapi yang penting kedudukannya di sudut geografi. Kalau tuan-tuan lihat seperti disebut oleh para ulama yang mengkaji geografi Al-Quran, dan tuan-tuan boleh lihat dalam majalah Solusi sebagai contohnya, Atlas Quran, ada tempat-tempat ditarjihkan. Ada yang mengatakan tempatnya duduk dekat Roboh Al-Khali di tengah-tengah Saudi, kawasan yang tak berpenghuni sekarang. Ada yang mengatakan diduduk di kawasan Yaman. Ada yang mengatakan diduduk dekat kawasan selain daripada itu. Ada perbezaan-perbezaan pandangan yang mereka sebut. Tak pentinglah untuk kita tahu lanjut di mana kedudukan yang sebenarnya. Yang penting mereka adalah golongan yang telah ingkar kepada Allah SWT. Mereka tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kaitan ayat ini ataupun episod ini dan episod yang lalu, kalau ayat yang lalu menghuraikan tentang ancaman ditujukan kepada mereka yang derhaka di dunia, menikmati segala bentuk perkara yang mereka seronok dengannya, walaupun ia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya ke akhirat besok kamu tak dapat apa pun, kamu akan diumbankan dengan neraka. Jadi kini ayat yang sedang kita bincangkan ni, kita sedang bacakan ni, merupakan satu bukti kebenaran ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang Arab telah sampai kepada mereka berita penghapusan, kehancuran kaum yang sebelum ni secara mutawatir. Semua mereka tahu. Dipindahkan lisan ke lisan, generasi ke generasi. Di sini dahulu tempat ni pernah dimusnahkan, Madain Saleh, Petra. Pergi lihat di situ dahulu ada bangsa yang telah dihapuskan Allah. Pergi ke Mesir, lihat piramid. Mereka mengetahui dengan melihat piramid itu, mereka tahu bahawa di situ Firaun telah pun membangunkan kerajaan yang hebat, tapi kerana ingkar pada Allah, ditenggelamkan ke dalam laut. Lihat, semua tempat ini berada keliling kamu. Pergi ke kota Sadum, laut mati, yang telah pun ditenggelamkan pengikut yang tidak mahu taat kepada suruhan Nabi Lut alaihi salam. Ini dia. Ingat peringatan yang pernah sampai sebelum ni. Seperti Nabi Nuh, kamu tahu berlaku banjir besar. Nabi Syith, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berpesan, janganlah kamu menyembah selain pada Allah SWT. Kerana aku bimbang bila kamu menyembah selainnya, kamu akan ditipu seksa yang sangat pedih pada hari yang besar, iaitu hari kiamat. Dia mendengar saja ucapan ni, mereka, iaitu kaum Nabi Hud berkata, apakah kau datang kepada kami untuk memaling kami daripada penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan cara yang penuh pembohongan? Kami tidak akan mengikut pesanmu, wahai Hud. Kalau begitu, datangkanlah kepada kami apa yang kau telah janjikan itu, ancamkan itu, tunjukkan kepada kami kebenaran dakwahmu. Mereka sanggup berkata demikian kepada Nabi Hud, tuan-tuan. Nabi Hud menjawab, semuanya pengetahuan tentang waktu, detail seksa ni tak aku ketahui. Pengetahuan itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Aku hanya menyampaikan kepada kamu, kalau kamu ingkar, Allah akan pasti turunkan seksa ke atas kamu. Allah pasti turunkan hukuman ke atas kamu. Bukan pada hari kiamat saja, bahkan dekat dunia pun dia mampu, dia berkuasa, dia punya kudrat yang besar untuk menghukum kamu. Tapi kamu ni masih lagi degil. Kamu berlaku jahil, kamu menunjukkan kejahilan kamu tentang apa yang aku bawa ni. Aku merupakan Nabi Allah SWT. Ini adalah bukti kata-kataku dengan mujizat yang Allah bekalkan pada setiap Nabi. Pun mereka tolak. Mereka menafikan. Jadi Allah bawakan kisah ni, tuan-tuan. Allah bawakan kisah Ahqaf ini, yang ada setengah ahli geografi mengatakan duduknya antara Yaman dengan Amman, Yaman dengan Oman, kawasan Hadramaut, kawasan Syahar yang terletak di tenggara semenanjung tanah Arab. Pendapat ni barangkali mereka kira dengan tulisan Nabatiyah, kata Al-Imam Ibn Ashur. Nabatiyah yang ditemui dalam keruntuhan candi yang ada dekat Gunung Iram. Jadi di sana ditemui peninggalan-peninggalan jahiliah kuno yang menguatkan anggapan bahawa lokasi itu memang seperti yang Quran jelaskan terletak dalam kota Iram. Namun semua ini telah musnah sebelum Islam, dan ketika Islam datang, yang tinggal hanyalah sumber mata air sebagai tempat persinggahan kafilah menuju ke negeri Syam. Ini adalah dari sudut geografinya. Allahu a'lam mana satu yang betul. Tuan-tuan boleh lihat sebagai contoh dalam majalah Surusi, menusi kolom Atlas Al-Quran. Ada huraian tentang tempat-tempat yang Allah sebut dalam Quran. Tak penting untuk kita tahu, tapi menambah keimanan bila kita lihat perkembangannya dalam konteks dunia moden, bahawa yang benar apa yang Allah sebutkan itu memang menjadi bukti pernah ada hukuman. Maka tambah yakinlah kita, tuan-tuan. Kalau tak lihat pun iman kita tetap yakin pada Allah SWT. Tapi kalau melihat, artinya menambah iman. Jadi perintah untuk mengingati peristiwa-peristiwa besar seperti kehancuran kaum Ad ini, di samping bertujuan untuk menghiburkan Nabi SAW terhadap kelakuan jahat kaumnya kepada baginda SAW, juga ia menjadi pengajaran kepada semua pihak. Kepada kaum musyrikin, pengajaran yang mengandungi ancaman. Kepada kaum muslimin, pengajaran agar mereka menjadi lebih tabah dan sabar, bahawa Allah pasti memenangkan syariat mereka. Jadi tidak ada kata yang lebih tepat dari kata-kata uzkur. Jadi maknanya dapat mengingat, dapat menyebut, menyampaikan, iaitu tertuju dalam fikiran kita sebagai satu bahan renungan, dan juga kepada objek yang lain kiranya dapat mendengar penyampaian akal kita ni, lalu ia dapat mengambil istimbat, ibrah dari sebaliknya. Ikhwati billah,
Jadi yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah kaum Ad, kerana mereka merupakan umat pertama dari kalangan bangsa Arab kuno yang pernah didatangi oleh para rasul selepas Nabi Nuh AS. Memang Nabi Saleh dan Nabi Hud diutus sebelum Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jadi kaum Ad ini ingkar pada surah Nabi Hud. Kemudian datang ayat Allah, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Lalu hujan pun tidak turun, ke atas mereka kemarau berpanjangan. Mereka mula merasa kepanasan yang amat sangat. Tiba-tiba melihat awan datang ke lembah-lembah mereka. Mereka pun berkata dengan penuh yakin, ya, ini awan akan turunkan hujan kepada kita. Nabi Hud menjawab mereka, bahkan itulah dia azab yang kau perintah minta supaya disegerakan. Angin yang mengandungi seksa yang pedih, dia akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah SWT. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dia akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, maka jadi mereka tidak ada yang kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang derhaka kepada kami. Allah buktikan kebenaran ancaman yang disampaikan oleh nabinya Nabi Hud AS. Angin hitam didatangkan oleh Allah SWT. Angin hitam ni apa dia? Awan hitam yang datang. Mereka menyangkakan ni hujan nak turun, ni gelap. Mereka menyangkakan bahawa hujan ni akan turun di lembah-lembah tempat kediaman mereka, sebagaimana kebiasaan yang mereka lalui. Ini awan akan menurunkan hujan, bawa rezeki pada kami. Nabi Hud AS jawab, bukan. Itulah dia seksa yang kamu telah minta aku agar disegerakan. Ini angin mengandungi seksa yang pedih. Dia akan menghancurkan kamu dengan sehancur-hancurnya. Segala benda yang dia ada di hadapannya dengan perintah dan izin Allah SWT. Maka dengan segera angin itu menghancurkan segala satu, dan jadi mereka ni tidak ada kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka yang dapat dilihat pada hari ini. Itulah akibat durhakanya mereka. Demikianlah kami membalas kaum penderhaka seperti kaum Ad itu. Kerana itu, wahai para penderhaka, berhati-hatilah. Jadi ucapan mereka ni tuan-tuan, bahawa inilah awan yang akan menurunkan hujan, memberitahu bahawa ketika mereka menantikan turunnya hujan, tiba-tiba yang turun bukannya hujan, ia merupakan satu azab Allah SWT yang maha pedih. Itu sebab bila Nabi SAW, sebagai contohnya, Nabi bila melihat angin kencang, melihat awan gelap, maka kebiasaannya orang-orang Arab akan merasa gembira. Mereka menyangkakan ni hujan nak turun dah. Tentulah hujan ni akan membawa rahmat. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nampaknya Nabi SAW amat berhati-hati, kerana peristiwa-peristiwa tersebut kerap kali berlaku dalam sejarah kemanusiaan yang terdahulu. Mereka menyangkakan bahawa ini merupakan satu tanda hujan akan turun. Tapi tidak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ia bukannya membawa rahmat, tetapi ia membawa ancaman, hukuman daripada Allah SWT. Jadi Nabi SAW bila melihat perkara-perkara seperti ini berlaku, Nabi akan berdoa kepada Allah SWT. Berdoa supaya angin yang datangkan itu membawa rahmat, bukannya angin membawa azab. Itu sebab antara doa yang maksur yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan, bila melihat angin kencang bertiup, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Lihat tuan-tuan, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang terdapat padanya. Aku mohon kepadamu perlindungan, ya Allah. Mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan yang terdapat padanya, kejahatan yang terdapat padanya, kejahatan yang dikirimkan bersama-sama dengannya. Ini doa yang kita baca bila melihat angin kencang, melihat awan. Jangan kita sangkakan awan angin kencang itu akan menurunkan hujan. Kadang-kadang menurunkan hujan batu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, seperti yang berlaku kepada umat sebelum ini. Ambillah pengajaran. InsyaAllah doa ni akan saya publishkan dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan yang terdapat padanya. Aku mohon perlindungan daripada kejahatannya dan kejahatan yang terdapat padanya. Doa ni kita ungkapkan bila kita melihat petanda hujan akan turun ataupun angin kencang bertiup. Kerana tak semestinya yang dibawa itu merupakan rahmat. Kadang-kadang ia merupakan sebaliknya satu azab daripada Allah SWT. Jadi Nabi bila melihat Aisyah bergembira, Nabi
punya wajah agak serius melihat perkembangan cuaca seperti ini. Dan Nabi bersabda kepada Aisyah, la'allahu ya Aisyah kama qala qaum Mu'ad. Aisyah wajarlah apa yang berlaku pada kaum Ad. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Dahulu kaum Ad melihat awan gelap, mereka menyangkakan hujan turun, tapi sebenarnya azab Allah turun. Jadi aku bimbang perkara itu berlaku. InsyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang tentang doa Nabi SAW melihat perkembangan cuaca ini. InsyaAllah perkara ini akan kita sentuh pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.